Hai, Assalamualaikum, selamat petang. So, jumpa lagi kita dekat sesi video saya yang kali ni. um, Macam mana nak cakap Kita dalam keadaan PKP sekarang, kita dalam keadaan lockdown. Dan kita dalam keadaan nak keluar rumah pun terbatas. Kita tak boleh ada normal life macam kita sebelum ni. So, kita duduk je dekat rumah kalau tak ada apa-apa urusan yang penting. Dan sebenarnya kita kena duduk dekat rumah ni bukan satu perkara yang healthy lah sebenarnya, yang baik tau bila duduk lama dekat rumah. Tapi kita kena ikut saranan daripada pihak kerajaan, daripada kita punya pemerintah, supaya kita nak jangkitan penyakit yang sedang kita tengah face sekarang ni, dia jadi makin baik lah, makin kurang lah. Dan saya faham dalam keadaan macam ni ramai orang yang terkesan, ramai orang yang efek daripada segi mental, daripada segi emosi, daripada segi perasaan. So sebab apa saya boleh cakap pasal benda macam ni? Sebab saya sendiri pun melalui struggle saya sendiri, melalui part yang susah daripada saya sendiri jugalah. Maksudnya setiap orang dia akan melalui fasa PKP ni dengan ujian dan orang kata dia punya dugaan yang lain-lain, yang tak sama. So agak tak logik lah kalau ada orang yang happy time PKP ni kan. Dalam keadaan mungkin kita, untuk diri kita sendiri mungkin kadang mungkin kita tak terkesan sangat, contoh. Tapi mungkin kita kena tengok daripada sudut pandang orang lain pula. Ada family yang tengah struggle nak cari pendapatan untuk dapatkan income, untuk dapatkan duit belanja untuk beli keperluan harian. So agak tak logik lah kalau ada orang yang happy time macam ni. Dalam keadaan kes makin naik, kadar kebolehjangkitan tu makin tinggi. Lepas tu banyak orang yang kehilangan ahli keluarga tersayang. Saya tak faham kalau masih ada orang yang happy tau dalam situasi macam ni. Walaupun dia sebenarnya tak terkesan sangat pun disebabkan PKP ni. Tak logik akal. Okay. So tapi saya faham kebanyakan semua orang pun memang semua pun dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah hati, dalam keadaan cemas. So perasaan-perasaan yang kita tengah hadap sekarang ni sebenarnya itu sebenarnya perasaan yang normal tau. Sebagai manusia yang normal, kita patut ada perasaan macam tu. Cuma kita tak boleh terlampau berlebihan lah. Maksudnya kita tak boleh terlampau ikutkan perasaan sangat. Sebab benda tu tak bagus. Dan dalam Islam sendiri, dalam agama kita sendiri, orang kata kita tak boleh nak selalu bersedih sangat tau, bersedih hati sangat. Sebab bila kita terlampau bersedih hati, kita terlampau runsing, kita terlampau, orang kata kita terlampau susah apa semua kan, kita rasa susah apa semua tu, dia akan buatkan kita senang, hati kita ni akan senang dikawal oleh nasihat-nasihat yang tak baik lah, gangguan-gangguan yang tak baik. So dalam keadaan sekarang ni kita terkesan, semua orang pun terkesan. Paling penting untuk kita belajar bersabar. Betul, tak mudah untuk kita nak praktikkan sabar dalam setiap aspek kehidupan kita. Senang untuk kita cakap sabar kan. Tapi kok mana pun kita kena back to basic balik. Apa-apa pun kita memang belajar untuk bersabar, belajar untuk terima hakikat, dan belajar untuk tenangkan diri. Sebab kalau kata kita pilih untuk tak nak bersabar, kita pilih untuk nak melenting, kita pilih untuk nak nak cakap yang bukan-bukan apa semua, nak marah-marah, itu akan buatkan kita punya emosi lagi tambah tak baik lah. Dah lah keadaan kita duduk kat rumah, kita dalam keadaan tak boleh keluar, lepas tu kita tak boleh,
kita tak boleh nak kontrol kita punya tahap kesabaran tu, dia akan buatkan kita lagi macam orang kata gunung berapi lah. Dia bila tahap pendam dia akan lama-lama makin dia akan meletup lah. So kita kena belajar untuk bersabar, berusaha untuk bersabar. Salah satu cara yang saya sendiri masih praktikkan, masih cuba amalkan. Saya bukanlah orang yang baik, bukan orang yang alim ulama apa semua kan, bukan ustaz. Cuma kita cuba untuk jadi orang yang lebih baik lah. Dalam keadaan sekarang ni kita kena berusaha untuk buat perkara-perkara yang baik. Dalam keadaan kita buat perkara-perkara wajib, antara amalan yang kita boleh buatkan kita rasa tenang, kita rasa lapang dada adalah dengan sentiasa mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ni paling penting lah. Cara dia macam mana? Kita kena banyakkan berzikir lah. Kita kena banyakkan berzikir, kita banyakkan selawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Lepas tu kita banyakkan membaca Al-Quran. Di samping kita buat ibadah-ibadah yang wajib, kita tambah baik ibadah-ibadah yang sunat. Ini salah satu amalan yang sangat baik untuk kita berusaha dan menjadi seorang yang lebih tenang dalam kita menghadapi apa-apa saja ujian lah. Perkongsian saya kali ni bukan sekadar untuk saya nak share, tapi saya lebih kepada ingatkan diri saya sendiri. Sebab kita punya ujian yang kita lalui semuanya tak sama. Semua orang melalui ujian yang lain-lain. Tapi kita kena saling sama-sama support each other lah. Kita kena saling sama-sama ambil berat dengan keluarga kita, dengan kejiranan kita. Kita ambil berat dengan sanak saudara kita. So andai kata kita boleh bantu, kita cubalah bantu yang mana yang kita kenal, yang mana ada terkesan apa semua kan. Kalau kata kita perlukan bantuan, kita mohonlah kepada Allah SWT, minta dipermudahkan dan ditunjukkan jalan macam mana kita nak keluar, macam mana kita nak survive daripada masalah kita yang kita tengah hadap sekarang lah. Dalam keadaan macam sekarang ni, dalam keadaan sekarang kita tengah macam-macam ujian menimpa kita ni. Nak atau tak nak, suka atau tak suka, kita kena balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena balik kepada basic kita juga. Bila kita kita menyerahkan takdir kita bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyerahkan diri kita, hanya Allah yang Maha Berkuasa untuk bantu kita. Dan masa itulah nanti bila kita percaya sungguh-sungguh yang tak ada kuasa yang lebih hebat melainkan kuasa Allah SWT, insya-Allah masa tu nanti Allah akan bantu kita daripada jalan yang kita tak sangka-sangka. Benda ni kita kena percayalah, kita kena pegang kuat-kuat. Kita kena berpegang betul-betul dengan kepercayaan ni. Sebab kuasa Allah tak ada tandingan. Dia yang menciptakan kita, dia yang menjadikan kita, dia yang tahu apa yang ada dalam hati kita. So kita kena sentiasa bersangka baik dengan apa yang berlaku dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita kena sentiasa bersyukur dengan segala nikmat dan rahmat yang telah Allah bagi kepada kita setiap hari. Bila kita bersyukur, insya-Allah Allah akan tambahkan lagi nikmat dia yang kita tak sangka-sangka. So bila kita percaya dengan betul-betul percaya dengan hati, percaya dengan naluri kita yang kuat, hidup kita akan jadi lebih tenang dan kita boleh menguruskan kehidupan kita dengan lebih baik, insya-Allah. Dalam keadaan situasi PKP ni, cuba. Saya lebih kepada mengingatkan diri saya sendiri juga, sebab saya pun macam korang juga. Saya pun terkesan juga dengan apa yang berlaku sekarang ni. Cuma apa yang boleh saya cakap adalah banyakkan bersabar, banyakkan berdoa, banyakkan zikir, mengingati Allah SWT. Mulut kita ni melazimi perkara-perkara ataupun perkataan-perkataan yang
baik-baik. Kita bersangka baik. Setiap apa yang berlaku, kalau kita nampak macam tak kena dengan kita, kita cakap, Ya Allah ya Tuhanku, pemudahkanlah. Ya Allah ya Tuhanku, kau tunjukkanlah jalan yang lebih terang, kau tunjukkanlah jalan yang lebih baik. Kita kena sentiasa bersangka baik. Macam saya cakap tadi, kita kena serta melazimi mulut kita ni cakap benda yang baik-baik, fikir perkara yang baik-baik. InsyaAllah yang datang tu pun semuanya akan jadi yang baik-baik je dekat kita, okay? So sampai sini je sharing saya untuk kali ni. Pada semua yang tengok video saya ni, andai kata korang terkesan, andai kata korang tengah struggle sekarang ni, sabarlah. Sabarlah, saya cakap kan, sabarlah. Doalah banyak-banyak kepada Allah. Percayalah dengan kuasa Allah. Mintalah dengan dia supaya dipermudahkan. Okay. So sampai sini je dulu sharing saya untuk kali ni. Jumpa lagi kita untuk next video saya yang lain pula, okay? Dan saya ada buat sedikit perkongsian juga dekat platform TikTok, selain daripada platform website saya sendiri, www.sarabajati.com. Saya juga ada buat perkongsian dekat TikTok juga, berbentuk video. Yang tu lebih kepada perkongsian macam mana perhubungan antara suami isteri ataupun perhubungan dalam kekeluargaan dah. Apa-apa masalah yang berlaku dalam family apa semua kan, saya cuba buat perkongsian yang baik. Saya cuba buat perkongsian yang boleh memberi manfaat kat orang lain, mengikut kapasiti, mengikut kemampuan saya sendirilah, okey. So ada apa-apa nak tinggalkan komen, boleh tinggalkan komen. Nak WhatsApp saya, boleh WhatsApp saya. So jumpa kita dekat next video, okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.